Dia nak jadi bowman ni, nak bikin motor ni, bukannya orang cakap macam kita buat-buat minat tau. Benda ni kita kena minat. Benda ni kita kena minat. Sebab tu kalau kita buat sesuatu kan, kalau dengan benda yang kita minat, kita akan berusaha bersungguh-sungguh. Dia berbeza tau. Kalau macam kita tengok orang ni buat, macam best kan, try buat. Sebab kita tak ada jiwa. Tak ada jiwa. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita cerita pasal Rezek ni lagi. Sebab dekat dalam komen yang sebelum ni ada orang tanya aku, "Bang, lawa Rezek tu pakai sport rim YBR." Jadinya aku macam nak jawab ke tak nak Sebab dia sebenarnya kan, sport rim jenis-jenis yang macam gini, dia ada dua tau. Dia sama pattern macam gini, 3 batang, tapi dia ada YBR, dia ada yang asalnya memang daripada RZ dekat Singapura. Yang motor ni pakai sekarang ni, dia memang sport rim RZ Singapura. Dia kalau YBR dia lain. Jadinya apa yang lainnya YBR ni? YBR ni dia punya disc dia flat. Dia tak macam RZ. RZ disc dia melengkung, kat tengah dia melengkung ke dalam kan. Tapi kalau macam YBR ni, dia macam single arm punya disc depan. Ada 3 barang tau. Yang zaman-zaman aku pakai RZ, hot nak pakai dekat RZ. 1 sport rim, 2 fork, ketiga meter. Jadinya apa beza fork YBR dengan meter YBR? Fork YBR ni dekat dia punya batang fork tu, dekat tepi tu kan, dia ada macam pemantul cahaya. Dia bukan mentol tau. Dia memang orang cakap macam satu benda, aku nak cakap benda tu aku tak tahu, tapi dia memang benda tu memang mantul cahaya lah. Lepas tu meter dia lawa. Meter dia warna hitam mati. Warna hitam mati, tulisan warna putih. Lepas tu ada Yamaha. Dia memang lawa lah. Tapi masalahnya meter YBR ni dia sampai 1.4 je. Jadinya walaupun sampai 1.4 meter dia, tapi budak-budak zaman tu tetap pakai meter YBR sebab dia nampak macam rare tau. Aku tunjukkan korang macam mana sport rim RZ dengan sport rim YBR. Tulis ZNL RXZ. Jadinya sport rim ni dia memang RZ Singapura yang pakai. Setahu aku ni memang RZ Singapura yang pakai. Dia memang sport rim original RZ Singapura. Tak tahulah kalau dia tukar-tukar sport rim ke, tapi setahu aku sport rim ni memang sport rim RZ Singapura. Jadinya kalau macam sport rim YBR, disc dia tak macam gitu Disc dia akan flat. Lepas tu skru dia dekat sini, bukan dekat situ Dia macam single. Motor ni pakai, dia memang sport rim RZ Singapura. Dia memang original motor macam ni, yang aku tahulah. Tapi tak tahulah kalau apa yang aku tahu tak betul. Okey, sekarang kita cerita pasal sober belakang ni. Sober belakang ni dia Showa. Zaman-zaman aku pakai RZ dulu kan, zaman tu ramai budak-budak pakai Showa ni dekat RZ, EX5. Tapi Showa ni dia ada banyak jenis. Kalau yang jenis yang korang tengok sekarang, dia lawa. Sebab dekat atas dia tu, yang itu, dia macam, aku nak sebut pun tak tahulah dah, sebab aku dah lupa. Tapi dia ada lagi satu Showa yang jenis dia adjust pakai skru. Itu dia macam, pada aku macam tak lawa sikit lah. Lepas tu kalau korang tengok tulisan Showa tu kan, itu memang tulisan original Kalau dia tulisan original, tulisan dia tu, dalam dia tu, dia bukannya warna merah, dia warna pink. Lepas tu stiker dia tu memang susah nak copy. Sebab tu dia jadi macam itu Okey, lepas tu kalau korang tengok gelung dia yang atas tu 4 rapat kan, dia kalau yang jenis-jenis macam ni, dia lawa Dia ada gelung yang jenis lengkung dia sama macam yang bawah tu. Lengkung dia besar-besar. Dia ada Showa yang orang panggil Spec 2, Spec 3. Jadinya kalau macam yang korang tengok sekarang ni, dia biasa-biasa je. Tapi kalau Spec 3 kan, dia warna silver. Yang kerum, batang kerum dalam tu dia warna hitam, tulisan dia warna biru punya stiker. Lepas tu dia punya gelung warna silver. Lepas tu stiker dia bukannya dekat tepi stiker dia kat belakang. Dulu motor aku pakai yang warna silver pernah, yang warna merah pun pernah. Tapi itulah zaman tu aku tak ada kamera, jadinya tak boleh nak tunjuk aku punya motor. Budak-budak JB ni memang daripada dulu dia orang akan pakai pump bawah tu macam gitu. Tapi zaman aku pakai, tapi aku tak pakai lah pump Tokiko Aku pakai pump Nissin warna gold. Jadi kalau macam zaman dulu-dulu, kalau nak kenal motor budak JB, dia mesti akan pakai pump macam itu, rim alloy. Lepas tu gantang warna kerum. Itu memang motor budak-budak Johor lah kalau macam itu. Okey, jadinya sekarang kita cerita pasal motor ni.
sebab memandangkan korang selalu minta 410 kan. Jadi kenapa motor ni dia tak ada 410? Sebab motor ni dia tak ada head, dia tak ada block. Jadinya sekarang abang ni tengah cari head, dia tengah cari block. Jadinya sekarang aku tengah tunggu dua barang ni. Grand sub dah ada, grand sub dah ada, cuma perlu tukar road. Tapi aku tak check lagi grand sub yang ada pada aku tu, rumah bearing dia okey ke tak okey. Okey, jadinya korang stay tune. Nanti kita sambung lagi cerita pasal RZ ni Nanti aku akan minta abang ni dia punya head block lah. Okey. Dia punya head block yang lama untuk aku tunjuk dengan korang macam mana rupa dia Sebab aku pun tak tahulah. Aku buat konten, lepas tu aku pergi pulang pula head block dia. Aku cakap bawa balik. Patutnya aku tunjuk dengan korang dulu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita pasal motor RZ tu. Motor RZ tu yang aku buat. Jadinya dalam video ni aku tunjuk dengan korang macam mana kita nak kira gearbox. Grand sub, dia punya grand sub dah problem. Block dengan head dah problem. Grand sub hari tu abang ni datang, dia bagi grand sub standard. Tapi bila aku basuh barang motor dia, check balik grand sub yang dia bagi aku tu, grand sub yang dia bagi tu ada problem. Tengok aku kira gearbox motor RZ ni. Dah, kita bukan nak dengar lagu dangdut. Kita nak cerita pasal gearbox RZ. Okey, kat sini aku terangkan dengan korang. Yang ini sub class, okey. Kat sini sub class, dekat sini sub sprocket. Okey, maknanya 12, 16, 19, 21, 23, 24. Dekat sub sprocket 34, 29, 26, 24, 23, 22. Macam mana cara kita nak dapat ratio ni? 2.8, 1.81, 1.36, 1.14, 1.00, 0.916. Bukan emas ni. Okey, jadinya macam mana kita nak dapat kiraan dia, ratio ni? Kita buat macam kita buka kalkulator, kita kira. Okey, macam mana cara kita nak kira? Sama macam ratio sprocket. Yang dekat sub sprocket kita bahagikan dengan dekat sub class. Okey. Contoh macam ni, gear 1 34 bahagi dengan 12. Jadinya kita akan dapat 2.83. Okey. Yang nombor 2 pula 29 bahagi dengan 16. Kita akan dapat 1.81. Okey, yang ketiga 26 bahagi 19. Kita akan dapat 1.36. Okey. Jadinya begitulah seterusnya. Jadinya apa fungsi ratio ni? Okey. Contoh macam motor RZ yang sebelum ni tu kan. Dia pakai mata berapa? Dia pakai mata 25 27. Betul. Sub sprocket bahagi dengan sub class. Okey, yang belakang bahagi depan. Okey. Okey, contoh macam yang RZ ni pakai 25 bahagi dengan 27. Jadinya ratio dia 0.925. Okey. Jadinya dia naik 25 kan. Jadinya motor ni walaupun ratio dia dekat gear 6 naik 25, tapi motor dia tak mengerang. Sebab apa tak mengerang? Sebab motor dia dah overvoting. Lepas tu head dia taper salah buat. Okey, jadinya masalah motor RZ ni, taper head dia kita buat separuh je. Ini head. Okey. Lepas tu dekat sini ada clearance 2mm. Sebab apa? Sebab motor RZ tu dia jet road. Lepas tu kat sini dia dah ada clearance 2mm. Dia korek head tu ke bawah. Okey. Lepas tu dia buat tapering macam gini. Daripada sini ke sini tegak. Okey, tegak macam itu. Lepas tu sampai sini dia condong. Sampai sini baru kawah. Kawah tengah tu. Jadinya bila piston kita dekat sini kan. Ni contoh piston lah. Walaupun tak lawa, anggap je lah dia piston. Okey. Jadinya dekat sini api dia tersepit. Dekat bahagian sini. Okey. Nanti aku minta abang tu head dia, aku tunjukkan korang. Dia buat tapering macam mana. Two stroke ni kalau taper tak ngam, dia memang tak sedap. Motor memang tak sedap. Memang orang cakap benda ni satu benda yang penting dekat two stroke. Kalau kita dah modified motor kita, dia punya isi padu tak betul,
kan, ataupun pembakaran dia tak betul, motor akan jadi top speed mati. Sekarang ni kalau korang tengah tengok yang atas ni, yang ini, okey, racing. Yang ini pula gearbox RZ standard. Okey, kalau kita tengok gear 1 dia, gear 1 dia yang racing 2.214. Kalau yang standard 2.83. Dekat sini yang racing ni, kenapa dia rendah? Yang standard dia tinggi. Okey. Okey, lepas tu kita tengok gear 2 1.476. Gear 2 standard 1.81. Okey, gear 3 1.125. Yang standard 1.36. 4 racing 1.181. 4 standard 1.14. Kalau yang 5 1000. Yang 5 standard pun 1000 juga. Yang 6 0.925. Yang standard 0.916. Jadinya kalau kita tengok kalau kita tengok gearbox racing dengan yang standard, beza dia dekat mana tau? Beza dia 1, 2, 3, 4. Jadinya kenapa 1, 2, 3, 4 standard ni dia lagi tinggi daripada 1, 2, 3, 4 yang racing. Jadinya kita kena faham bila motor kita modified, okay, bila kita modified, gear kita akan jadi pendek-pendek. Faham tak? Maksudnya kita tarik gear 1 tu cepat je mengerang, nak masuk gear 2, nak ke gear 3 tu cepat mengerang. Jadinya powernya sekejap je habis. Jadinya sebab tu orang pakai gearbox racing. Sebab apa? Sebab ratio ni dia makin menurun. Okey, dia kalau menurun ratio ni kan, menurun ratio, kalau menurun ratio, motor akan jadi enjin dia nafas panjang. Kalau menaik ratio, motor akan jadi mengerang ataupun tegang lah. Okey, jadinya sebab itulah orang tukar gearbox. Kita dah pakai sprocket kecil-kecil pun motor masih mengerang. Jadinya sebab itulah dekat gear 1, gear 2, gear 3, gear 4 gearbox racing ni biasanya rationya akan menurun. Tapi kenapa dekat 6 ni dia naik? Sebab biasanya motor setting ni kan, yang masalahnya dekat sini. 1, 2, 3, 4 tu kita tarik pendek-pendek. Bila motor dah setting, cepat je dia mengerang. Lepas tu bila masuk 6 biasanya dia akan drop. Jadinya sebab tu yang berubah naik tinggi biasanya dekat sini. Kalau kita tengok yang standard 916, dia bila kita menurunkan ratio, motor kita akan jadi nafas dia panjang. Bila nafas dia panjang, enjin kita akan jatuh. Bila enjin kita akan jatuh, kadang-kadang bila kita dah modify motor, gear 6 tu kita kena adjust dekat gearbox. Sebab tu orang naikkan gear 6 ni. Okey. Jadinya kalau orang tanya aku kenapa orang pakai gearbox racing one set, motor tak laju. Sebab motor dia tu belum cukup lagi modified untuk pakai gearbox racing. Jadinya kena faham kalau kita nak tukar gearbox, kenapa kita nak tukar gearbox. Kalau macam ni, tengok ni ratio dia 8 dengan 2 jauh tau. Jadinya motor kita nak pakai sprocket berapa kalau motor kita tu setakat kita modified piston je besar. Benda lain kita tak buat. Contoh macam premier gear, motor tak jet. Jadinya benda-benda tu orang cakap mengikut kesesuaian. Kesesuaian motor kita. Jadinya bukannya orang cakap kita pakai gearbox racing, motor kita boleh jadi laju. Jadi kita kena faham lah ratio-ratio ni. Macam mana kita nak dapat ratio ni, macam mana kita nak kira ratio-ratio yang ada ni. Yang penting korang kena ingat sub sprocket bahagi dengan sub kelas. Okey, sekarang kalau korang tengah tengok itu grand sub standard RZ aku mula nak ingatkan nak pakai grand sub ni. Tapi bila aku dah basuh, aku check grand sub ni dia dah pernah buat. Okey, sekarang kalau korang tengok grand sub dia yang dekat belah magnet ni kan, kau boleh nampak tau bekas dia buat. Kau nampak ni? Dia bekas dia buat bekas dia welding. Jadinya aku kena pergi machine shop, orang cakap untuk buat balik lah gensub ni. Kecuali kalau abang ni ada gensub lain. Tapi kebanyakannya lah gensub ni bukan nak cakap apalah, motor-motor dah lama. Motor dah lama, jadinya gensub tu kalau dia rosak pun orang cakap memang dah sampai masa dia lah. Sebab motor dah lama.